أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita mengulang kaji daripada halaman 249 hingga 253. Dan hari ini kita ada tetamu. Saya bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazul saya. Alhamdulillah, dan kita bersama tetamu kita Ustaz. Ya, subhanallah. Di online iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Arif ya. Musa. Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah Ustaz ya, kita bersama dengan Dr. Arif Betul, untuk sama-sama kita mengulang kaji bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Sila dijemput untuk share ya di Facebook masing-masing, maklumkan kepada kawan, dan kita nak tahu tuan-tuan berada di mana sekarang ini, di rumah ke, di Alostar ke, di Keluang ke, ataupun di apa, Kota Kinabalu ya. Tolong tuliskan di ruang komen itu untuk sama-sama kita maklumi, dan kita doakan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita dapat bersama, mungkin terlepas beberapa hari ini, tetapi hari ini boleh melihat secara keseluruhan ya, daripada halaman 249 hingga halaman 253. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Ustaz Doktor, kita mulakan sedikit dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Dr. Arif, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincang surah Ar-Ra'd daripada halaman 249, di mana surah ini hadir selepas filem blockbuster surah Yusuf dipaparkan okey, yang telah pun diulang kaji pada minggu lepas bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Al-Fadil Ustaz Don ya, pada minggu lepas. Dan hari ini kita masuk pada surah Ar-Ra'd, surah guruh ya. Surahnya nampak lebih serius, yang surah Yusuf pun serius juga ya, tapi dalam bentuk cerita. Mungkin doktor boleh ulas selepas kita membaca ayat pertama ini, untuk apakah sebenarnya tema besar daripada surah Ar-Ra'd, surah 13 ini, dan bilakah ianya diturunkan, sebagai ulang kaji kita pada hari ini. Jadi tanpa buang masa, kita bersama Ustaz Tarmizi ya. Kita nak baca ayat pertama Ustaz ya, memimpin kepada tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka muka surat 249. Adik-adik yang cuti hari ini, betul Ustaz, jom betul join bersama kita hari ini insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga kepada bintang ilmuan kita pada hari ini Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa, yang juga bersama di online sekarang ini tidak membataskan. Perkongsian ilmu tetap juga dan saya pun pernah berada di begitu Ustaz. Betul Ustaz. Ya, cukuplah. Jangan jangan kerap-kerap. Jangan kerap. Okey. Baik. Insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada sahabat kita Ustaz sebut tadi daripada Sabah, Puan Hasnah Ajamain. Saya dari Tuaran Sabah. Masya-Allah. Sedang bekerja tapi bersama juga dengan My Quran Time. Kita ada Haji Muhammad Kambali Daud. Sentiasa bersama tapi tak tahu daripada mana. Allah. Nanti kita tahulah tu ya. Ada daripada Alostar, Puan Nazlia. Masya-Allah, masya-Allah. Apa lagi? Yang lain cakap alhamdulillah tak tahu saya daripada mana. Tuan Zainuddin Kadis ini selalu bersama kita. Pasir Ris
Pasir Ris Singapura. Singapura. Oh, Subhanallah. okey. Saya dah lama dah tak ke sana Ustaz. Betul Ustaz. Insya-Allah soon InsyaAllah soon. InsyaAllah. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, mari kita bersedia untuk memulakan masuk gear 1 permulaan kita. Hari ini kita nak mulakan dengan ayat yang pertama surah Ar-Ra'd. Ayat yang pertama mula-mula sekali, hati-hati ada alif lam mim ra kat situ, kita baca kan. Kita baca bersama-sama. Macam mana bunyi dia? Jom kita dengar dan kita cuba ikut baca sama-sama insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ayat pertama daripada surah 13 surah Ar-Ra'd halaman 249, Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad daripada Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa untuk doktor kalau dapat dicerahkan apakah kesimpulan ataupun gambaran luas tentang surah Ar-Ra'd. Jika surah Yusuf Ustaz, kita sudah lihat tentang betapa hidup ini di badai ombak, tetapi jika bersama Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita ke aras maqam yang lebih mulia, lebih tinggi bagi orang yang muhsinin ataupun muhsin, orang yang berbuat baik. Surah Ar-Ra'd, silakan Dr. Arif. Okey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Fazrul, terima kasih Ustaz Termizi, My Quran Time kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk berkongsi dengan penonton-penonton di luar sana tentang surah Ar-Ra'd. Surah ni jarang-jarang saya rasanya kita mentafsirkan surah-surah yang begini. Biasanya kita akan pergi pada surah-surah yang lebih pendek. Tentang soalan Ustaz tadi, iaitu apakah sebenarnya gambaran secara umumlah surah Ar-Ra'd dan ia dah hadir di dalam mushaf, ia hadir selepas surah Yusuf. Surah Ar-Ra'd ni Ustaz, kalau ikutkan ulama ada berselisih pendapat sedikit tentang waktu penurunan surah Ar-Ra'd ni. Ada setengah ulama yang mengatakan bahawa dia turun pada Makkiyah, jadi sebelum hijrah. Ada setengah ulama mengatakan bahawa surah Ar-Ra'd Madaniyah. Tetapi yang lebih rajih yang disebutkan oleh sebahagian mufassirin atau sebahagian ahli tafsir, melihat kepada topik-topik yang dibincangkan di dalam surah Ar-Ra'd ini, kita boleh mengatakan bahawa dia lebih dekat dengan surah Makkiyah. Jadi bila kita katakan sebegitu, kan, jadi seperti mana mungkin penonton-penonton di luar sana dah biasa dengan Ustaz Fazrul selalu mentafsirkan surah-surah Makkiyah dan surah Madaniyah, kita boleh melihat ya bagaimana surah Makkiyah ni biasanya dia akan membincangkan tentang masalah-masalah akidah. Masalah-masalah paksi-paksi tauhid ataupun usul tauhid. Jadi sebab itu jikalau kita tengok secara laju sahaja surah Ar-Ra'd ni, kita boleh katakan secara umum ya, surah Ar-Ra'd ni seolah-olah dia nak menegaskan 3 perkara. Yang pertama adalah kesempurnaan sifat Allah melalui kekuasaannya dan ilmunya yang maha sempurna. Kan? Kita boleh lihat beberapa ayat di dalam surah Ar-Ra'd menceritakan tentang kekuasaan Allah dan kesempurnaan sifatnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, mungkin juga kita boleh katakan secara umum, surah Ar-Ra'd ini dia hendak Allah Subhanahu Wa Taala ingin membuat satu penegasan bahawa Al-Quran yang diturunkan ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Al-Quran ini membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Jadi pengutusan rasul ini dibenarkan melalui penurunan Al-Quran. Dan juga celaan kepada orang musyrikin Makkah yang enggan menerima Al-Quran, dan juga mereka bukan sahaja enggan menerima Al-Quran sebagai satu wahyu, bahkan mereka meminta-minta pula permintaan yang melampau-lampau daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mungkin ustaz nanti akan kita akan bincangkan juga sebentar lagi insya-Allah. Dan yang ketiga adalah kita boleh lihat surah Ar-Ra'd ni seolah-olah dia merupakan satu motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan urusan dakwah. Dan ini sangat kena dengan sebab tu ramai ulama berpendapat bahawa ia adalah surah Makkiyah. Kerana di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, baginda sedang menghadapi cabaran-cabaran dari orang Mekah. Jadi motivasi perlu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar baginda sentiasa teguh menghadapi segala cabaran ini. Sebab tu kita boleh lihat di dalam surah Yusuf pun, sebenarnya surah Yusuf ni dia juga merupakan satu motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di mana kebenaran akhirnya akan tertegak. Orang yang di atas kebenaran akhirnya dia juga yang akan berjaya. Jadi di sini juga di dalam surah Ar-Ra'd ditegaskan juga perkara yang sama. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif Ustaz ya. Jelas 3 poin berkaitan dengan gambaran luas surah Ar-Ra'd berkaitan dengan kesempurnaan sifat Allah, Quran daripada Allah yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga motivasi kepada Nabi sekaligus motivasi kepada kita Ustaz ya, untuk bersama kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Ia bukan sekadar kita simpan seorang-seorang, tapi kita perjuangkan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-7 surah Ar-Ra'd muka surat 250 itu satu ayat, pada ayat ke-7 ini yang kita nak baca Ustaz ya. Bercakap tentang walikulli qaumin had, setiap kaum itu ada orang yang pemberi petunjuk. Ya, dan mungkin bersama dengan Dr. Arif nanti boleh cerahkan apa sifat orang yang memberi petunjuk ini. Dan kadang-kadang bila ada istilah munzir ini tegur ya, tapi kadang-kadang tegur itu ada menyebabkan ada orang yang sakit hati ataupun ada yang sampai nak bergaduh pun ada. Macam mana sifat itu yang disampaikan pada ayat ke-7. Kita baca dahulu bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Dr. Arif. Sahabat-sahabat kita di Facebook, sahabat-sahabat kita di TV, televisyen yang sedang menyaksikan hari ini. Kalau anak-anak kita Ustaz, hari ini hari Sabtu, besok ada sehari lagi cuti sebelum bermula balik hari Senin nanti. Sedih dia sedih. Subhanallah. Walaupun kat rumah juga. Betul. Betul, subhanallah. Dan juga sahabat-sahabat kita di Facebook terus kongsikan, terus sebarkan antaranya subhanallah sahabat-sahabat yang selalu bersama kita Ustaz, walaupun Nun jauh berada di luar negara sana, Puan Katifah Safar Ahmad, alhamdulillah dari Finland, cuaca musim panas tapi hanya 14 degree aja pagi ni. Masya-Allah. Jadi terima kasih kerana senantiasa bergabung dengan kita bersama dengan Majlis Al-Quran ini. Majlis kita membaca, kita menelusuri Al-Quran, dan hari ini kita ulang kaji pula. Subhanallah, itulah cantiknya Ustaz. Kita jalan-jalan, ada kita ulang kaji. Subhanallah. Dia break sekejap lah Ustaz ya. Dalam hidup ni tak boleh laju sangat ya. Kalau tak break tu dia langgar dinding ya. Sebabnya kalau terlibat dengan dakwah pun kadang-kadang ada masa Allah bagi kita break itu, maka kita akan menerima dengan hati terbuka ya. Bukannya kita rasa pasal nak break saya nak berdakwah. Mari kita baca. Baik Ustaz, kita baca ayat yang ke-7. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ayo kita baca halaman 250 ayat ke-7 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ولكل قوم هاد
ولكل قوم هاد صدق الله العظيم. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad suatu tanda mukjizat daripada Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan dan bagi setiap kaum ada yang memberi petunjuk. Jadi ketika ada cabaran seperti mana doktor nyatakan sebentar tadi Ustaz ya, bahawa mereka mencabar kepada Nabi, datangkanlah mukjizat lain ya. Allah mengajar kepada Nabi, innama anta munzir wa likulli qaumin had. Apa maksud di perkataan munzir dan juga had di sini doktor? Silakan. Menarik soalan ustaz, merujuk kepada innama anta munzir wa likulli qaumin had. Munzir ini jelas pemberi peringatan. Tetapi kalau kita pergi kepada had ini para ulama berbeza sebenarnya dalam tafsiran kepada kalimah had itu sendiri. Kan, dan setiap tafsiran itu boleh mengubah serba sedikit maksud ayat secara umum ya. Ada setengah para ulama, mereka ramai juga yang mengatakan bahawa had ini merujuk kepada seorang nabi. Jadi sebagaimana Nabi SAW adalah pemberi peringatan kepada kaumnya, maka walikulli qaumin had, begitu juga kaum-kaum yang lain telah juga diutuskan seorang nabi. Maka ini merupakan bukanlah kita kata bid'an minar rusul. Rasulullah SAW bukanlah rasul yang pertama. Bahkan sebelum-sebelum ini telah ada rasul-rasul yang telah menyempurnakan ataupun melaksanakan wahyu yang diberikan kepada mereka. Ada juga setengah ulama yang mengatakan had ini sebenarnya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, iaitu pemberi hidayah. Yang ini seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu bukanlah bertanggungjawab untuk memberi hidayah kepada mereka. Rasul tidak berkuasa untuk memberi hidayah kepada orang musyrikin. Bahkan Allah yang memberi hidayah kepada manusia. Sebab tu kita kalau lihat dari segi konteks ayat, innama anta munzir, wahai Muhammad, kamu ni tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Siapa yang memberi hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada setengah ulama yang mengatakan bahawa had ini merupakan kita kata ia merujuk kepada Al-Quran, kitab yang diturunkan. Yang mana kitab ini telah menjadi jelas, satu benda yang jelas, panduan yang jelas. Kan? Jika kalau kita mengikut tafsiran ini, kalau kita lihat lebih luas lagi, kita ke belakang sikit, kita tengok ayat itu secara umum. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kita boleh lihat bagaimana orang musyrikin Makkah, kan, bila mana Al-Quran telah diturunkan kepada mereka, Nabi SAW menjelaskan maksud Al-Quran itu kepada mereka, benda itu menjadi jelas, diturunkan dalam bahasa mereka. Bukan sahaja itu, bahkan ada seseorang yang tolong membantu memberi penjelasan yang lebih lanjut jika ada terdapat benda-benda yang kurang difahami. Jadi kita kata wahyu itu telah tertegak, telah jelas, kan? Tetapi apa yang mereka minta? Mereka minta mukjizat yang lain. Kalau boleh mereka nak Nabi SAW diberikan tongkat seperti Nabi Musa yang jelas boleh nampak bertukar menjadi ular. Kalau boleh mereka nak Nabi Muhammad ni boleh sembuhkan orang yang sakit seperti mana Nabi Isa alaihi salam. Jadi permintaan yang melampau, kan? Sedangkan di depan mereka yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan dalil yang paling jelas, kan? Dalil yang paling jelas. Tetapi apakan daya orang musyrikin ini, mereka tak nak dalil yang jelas ini, mereka minta dalil-dalil yang lain. Dan kalau kita ambil konteks ni, kita ambil keadaan ini, kan, sikap orang musyrikin ini, kita boleh nampak juga ramai benda ni sebenarnya jadi dalam kalangan manusia pada zaman sekarang. Ramai manusia masih lagi mencari asal usul manusia, asal usul kejadian manusia. Macam mana manusia ni ada? Kenapa kita ni ada di atas muka bumi? Maka saintis-saintis semua pergilah cari apa teori yang boleh dipakai. Akhir sekali, kalau barat sebelah sana, apa teori yang dipakai? Dipakailah teori Darwin. Kita semua sedia maklumlah, iaitu manusia berasal daripada monyet, kan? Berdasarkan kepada kajian ni lah, kajian tu, kajian ni, kajian tu, kan? Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah jelas menyebut bahawa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Tetapi orang putih masih lagi duk cari
Kan? Orang kafir masih lagi duk mencari kenapa. Dia minta benda-benda yang lain, pergi kaji benda-benda yang lain, sedangkan apa yang terbentang di depan mereka tidak mahu melihat. Ini yang mungkin kita boleh katakan mereka mempunyai mata tetapi a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi mereka tidak sebenar-benar melihat. Jadi mungkin kalau saya boleh nak kaitkan, mungkin saya boleh tambah sikit ya Ustaz. Ya, silakan. Kalau saya boleh, saya nak tambah sikitlah. Ya. Mungkin bolehlah kita kaitkan sedikit sikap beginilah, sikap yang benda dah jelas tapi masih lagi nak dalil-dalil yang lain. Bagi orang-orang yang masih lagi tak percaya kepada COVID lah. Benda ni agak pelik jugalah. Betul. Benda sudah menjadi satu benda yang sangat jelas. Di mana COVID ni adalah benar. Ya. Berapa juta orang sudah terkena COVID, berapa juta orang sudah kematian, dan kita boleh lihat di sekeliling kita. Dah banyak kematian-kematian yang berlaku. Orang yang saya kenal, saya yakin Ustaz Fazrul pun kenal, Ustaz Tarmizi pun ada kenalan-kenalan yang mana telah pergi kerana musibah COVID ini. Tetapi masih lagi ada orang yang tidak percaya dengan apa yang telah diberikan oleh kerajaan. Sikap begini yang sangat sukar kita nak ubat. Sukar untuk kita nak tangani. Kerana benda telah begitu jelas di depan mata, diterangkan oleh kerajaan, oleh pakar-pakar yang berpengalaman, yang diiktiraf, tetapi mereka masih lagi nak cari benda-benda yang lain yang menyokong apa yang mereka sangkakan. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif menjelaskan tentang cara fikir Ustaz ya. Dia sudah ada satu mukjizat, satu tanda yang betul, yang benar, tetapi kalau boleh nak yang lain. Nak yang lain untuk menyokong, nak sokong apa pun tak tahulah sokong apa kan. Sebenarnya dah cukup, tetapi manusia ada kumpulan yang dia tak cukup-cukup. Betul, kan? Dia nak menunjukkan kedegilannya padahal bukti sudah cukup, dan cara berfikir inilah yang perlu yang akan diubat oleh Al-Quran. Betul, ya. Syaratnya ialah sikap itu ya. Kalau di awal surah Ar-Ra'd alif lam mim ra itu maksudnya ya Allah, saya tak tahu, engkau saja yang tahu. Dengan bukti ilmiah, dengan bukti-bukti yang ada, harapnya saya ini merendah diri, Allah akan buka lebih banyak lagi al-haqq, kebenaran, sebagaimana ayat yang pertama Ustaz baca awal tadi. Jadi insya-Allah kita nak menyambung selepas ini tentang buih. Ada dua jenis buih. Apakah kepentingannya, apa kaitan dengan tuan-tuan yang membaca Al-Quran? Mari kita sama-sama ikuti selepas kita berehat. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kerinduan pastinya Ustaz ya. Kalau selalu saya melihat di sisi kepada Ustaz Fazrul, maka pandangan saya juga akan terpaut kepada replika Kaabah yang bersama dengan kita. Betul. Namun setelah berakhirnya hari-hari tasyrik, walaupun di sisi kita saat ini tidak ada replika Kaabah, tapi Kaabah senantiasa berada dalam kehidupan kita. Kita menghadap kepada kiblat kita, dan selepas balik daripada haji ataupun umrah saja, sebenarnya kita perlu membawa azam untuk terus berjuang seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat dijemput kembali dijemput kali pertama ataupun kembali di bumi
haram di bumi Makkahul Mukarramah nanti, betul Ustaz. Macam apa tetamu undangan kita Ustaz Dr. Arif, memang lama dia berada di sana. Setiap hari boleh ziarah. Allahu akbar. Subhanallah. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat kita terus bersama dengan kita Ustaz pada hari ini. Saya tertarik satu tadi Ustaz Dr. Arif, Ustaz Fazrul, Puan Cik Liza Cik Teh. Ya. Sedang berada di kebun memetik durian. Tetapi tidak mahu melepaskan pengajian bersama dengan Quran. Masya-Allah. Ya. Subhanallah. Sebab tak sebut kat mana kebun tadi. Subhanallah. Kalau beritahu tu senang sikit. Subhanallah. Jadi kita nak meneruskan pada halaman 251 di mana salah satu daripada ayat yang ingin kita ulang kaji adalah ayat yang ke-17 Ustaz. Ayat yang sedikit panjang, tetapi saya yakin ini adalah ayat yang amat istimewa. Mula sahaja anzala. Ya, jadi bersama Ustaz Tarmizi untuk nanti Dr. Arif boleh jelaskan tentang banyak kali Allah menggunakan perkataan zabat, iaitu buih. Ya, apakah yang penting diambil pelajaran apabila kita berinteraksi dengan ayat ini, insya-Allah. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, bahagia Ustaz Dr. Muhammad Arif, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah. Dalam halaman yang ke-251 ni Ustaz, kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan semua, cuba tengok kan, cantik di hujung setiap ayat tu, cuba kita tengok dalal wal asal al qahar al amthal mihad, susunan dia Allahu akbar, indah, sangat indah sekali, subhanallah. Jadi yang kita nak baca sekarang ni ialah ayat yang ke-17, agak panjang seperti kata Ustaz Fazrul tadi, dan memang Ustaz jarang-jarang kalau kita jumpa permulaan allazi anzala. Wallazi ada selalu anzala, jarang-jarang sekali kita jumpa di permulaan ayat. Jadi insya-Allah kita sama-sama baca insya-Allah ayat yang ke-17 sama-sama A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-17, Allah telah menurunkan air hujan daripada langit lalu mengalirlah ia di lembah-lembah menurut kadarnya, maka arus itu membawa buih yang terapung, dan daripada apa logam yang mereka leburkan dalam api itu untuk dibuat perhiasan atau peralatan, ada buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan mengenai sesuatu yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Kita terus sahaja bersama dengan Dr. Arif untuk menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan buih-buih ini dan bagaimana kita mengambil pelajaran, terutama dalam zaman penuh kegawatan sekarang ini. Di kalangan manusia ada yang berbeza pendapat, ada cabaran ekonomi, cabaran sosial. Ayat ini harapnya doktor boleh jelaskan, silakan.
Okey. Uh, mengenai buih tu, kalau saya boleh bagi jawapan yang mudah terlebih dahulu. Buih di dalam ayat ini ia merujuk kepada segala perkara-perkara kebatilan dan juga idea-idea pemikiran yang salah ataupun kita panggil sebagai syubhat. Okey, itu secara mudahnya. Jadi buih ini ia akan hilang dan pergi begitu sahaja. Apa pun yang memberi manfaat kepada manusia maka ia akan kekal. Itu yang disebutkan di dalam ayat. Sekarang saya nak pergi secara untuk kita nak memahami apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Ya, iaitu ayat ini dia ada satu perumpamaan. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ia menceritakan tentang Al-Quran sebenarnya. Mungkin saya boleh jelaskan dahulu ayat ini, kemudian barulah kita tengok dalam konteks zaman sekarang. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabi'a. Ayat ini walaupun dia menceritakan tentang air yang datang daripada langit dan kemudian dia melalui lembah-lembah yang pelbagai mengikut kadarnya, para ulama tafsir menyebut bahawa ayat ini dia menggambarkan kebenaran ataupun menggambarkan Al-Quran itu sendiri. Ya, di mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit. Dan dia akan melalui, kalau di dalam ayat ini dikatakan air itu melalui lembah-lembah yang pelbagai. Ya, tetapi kalau para ulama kata Al-Quran ini akan melalui hati-hati manusia yang pelbagai. Fahtamala as-sailu zabadar rabi'a, maka setiap lembah itu akan menampung atau akan mengambil air itu mengikut kadarnya. Maka seperti juga hati manusia, bila mana Al-Quran itu lalu di atas hati manusia, jadi respon setiap hati itu adalah pelbagai. Ada setengah hati ini yang mana hati ini memang dihidupkan dengan iman. Dia memang telah ada sifat ikhlas, dia memang ada akhlak-akhlak yang baik. Maka bila mana Al-Quran itu lalu di atasnya, hati itu dengan cepat menyerap Al-Quran itu. Bahkan bukan sekadar itu, dia bukan sahaja menyerap Al-Quran itu, kadang-kadang di dalam hadis Nabi SAW yang lain ada juga menyebut, bahkan ada di kalangan mereka ini yang daripada air itu dia boleh memberikan air itu kepada orang lain. Seperti mana setengah-setengah lembah, yang mana setengah-setengah lembah ni dia ada pokok-pokok yang boleh hidup kerana adanya air tersebut. Ada juga binatang-binatang lain yang datang boleh minum daripada air tersebut. Betul kan Ustaz? Ya, boleh ke faham? Ya, Okey. Jadi seperti mana itu perumpamaan dia, maka orang yang soleh, orang yang hati dia bersih, jauh daripada sebarang syubhat, jauh daripada sebarang kebatilan, bila mana Al-Quran itu datang, dia bukan sahaja boleh menyerap Al-Quran itu dalam hatinya, bahkan dia boleh, kita kata apa, menampung air tersebut untuk diberikan kepada orang-orang lain untuk mendapat kebaikan daripada Al-Quran itu. Dan begitu juga ada setengah orang yang hati dia keras. Kan? Di mana air itu bila dia lalu, dia akan lalu dengan begitu cepat. Dia akan lalu dengan begitu cepat. Kan? Dia akan pergi, orang kata apa, hati yang keras macam hati orang-orang Yahudi. Qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati orang-orang Yahudi adalah keras seperti batu ataupun lebih keras daripada batu itu. Kan? Maka hati-hati orang yang keras, maka Al-Quran itu tidak boleh menembus. Okey? Apa kaitan dia dengan kebenaran dan kebatilan yang kita sebutkan tadi, dengan buih itu? Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan di sini, kebenaran itu dia kekal, dia akan kekal. Adapun kebatilan fayadhhabu jufaa, kebatilan, benda-benda salah, ideologi pemikiran yang salah, ia akan hilang bila sampai masa dia akan hilang. Kalau kita lihat, kita tengok dalam sejarah mudah, kita tengok dalam kisah Ashabul Kahfi, kan? Raja yang zalim, yang memerintah pada satu masa yang tidak membenarkan siapa-siapa pun untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bila sampai masa raja itu hilang begitu sahaja, agama yang dia pegang hilang terus macam tu. Tetapi apa yang kekal? Ashabul Kahfi yang kekal. Sampai 300 tahun kemudian dia kekal. Bahkan agama yang dipegang oleh Ashabul Kahfi sampai ke hari ini, kita semua masih mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan adalah kebenaran. Ia akan kekal, bukan sahaja di atas dunia, bahkan dia akan terus kekal sehingga ke hari akhirat. Kerana ketauhidan ini sampai kita insya-Allah kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala akan kita semua dimasukkan di dalam syurga. Walaupun kita di dalam syurga, ketauhidan itu masih wujud.
Bila mana orang-orang kafir, bila mereka berada di dalam neraka, di mana syirik? Syirik semua sudah hilang. Dah tak boleh pakai dah syirik. Jadi apa sahaja kebatilan, apa sahaja idea-idea yang salah, syubhat-syubhat, idea-idea ini akan hilang. Yang kekal hanyalah kebenaran. Bila kita menceritakan tentang kebenaran, Ustaz, saya perlu jelaskanlah, memandangkan baru-baru ni adalah timbul isu yang pelbagai di kalangan para asatizah kan, di kalangan sahabat-sahabat kita juga ada juga yang orang kata memberi sepatah kata dua kata kan, sepatah dua kata dalam isu-isu ini. Perlu saya jelaskan, kebenaran ini dia bukan milik sesiapa. Ya, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan dimiliki oleh mana-mana individu. Sebagai seorang Muslim, kita perlu munsif. Kita perlu menjadi seorang yang kita kata berpegang kepada kebenaran. Tak kisah kalau dia datang daripada pihak yang mana-mana pun. Okey? Dia bukanlah macam yang saya sebutkan, dia bukan milik individu. Bukan bermaksud individu ini sentiasa berada di atas kebenaran. Tidak. Kan? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap daripada manusia itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Saya sendiri, Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, kita semua tidak lari daripada kesalahan. Betul. Kan? Tetapi apa yang perlu dipegang oleh para orang kata orang awam adalah bila mana kebenaran itu timbul, maka kita berpegang dengan kebenaran itu. Janganlah kita taksub dengan sesiapa pun. Tetapi kita hendaklah berpegang kepada kebenaran. Dalam masa yang sama, Ustaz, kalau saya boleh tambah, Ustaz, boleh ke Ustaz? Boleh. Isu yang saya kena sebutkan jugalah, minta maaf lah Ustaz ya. Isu yang timbul baru-baru ni saya boleh melihat di mana berlaku pertelingkahan yang kita kata pertelingkahan ukhawi lah, pertelingkahan sesama saudari Islam. Yang mana kita ada seorang tokoh yang disegani, yang banyak menyumbang dalam dakwah Islamiyah, banyak menyumbang dalam kebajikan Islam. Dan kita ada seorang lagi tokoh di sebelah sana yang banyak menyumbang dalam kebajikan orang Islam di Gaza. Okey. Apa yang berlaku di antara kedua-dua tokoh ini, wallahu taala a'lam, dan saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendamaikan kedua-dua tokoh ini. Kan? Apa sahaja isu, kita doa, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ketenangan dan kedamaian antara kedua mereka. Yang saya nak tegur di sini, Ustaz, adalah netizen orang-orang awam di luar sana. Ya. Kita kena ada satu sikap di mana jikalau berlaku satu pertelingkahan di antara umat Islam, di antara orang Islam, maka tanggungjawab kita adalah mendamaikan. Kita hendaklah mendamaikan isu tersebut, mendamaikan antara kedua tokoh ini. Tetapi ramai di kalangan kita suka menjadi apa yang kalau kita dulu masih kecil-kecil lah, panggil apa tu? Dia suka mengapi-apikan lagi. Batu api. Batu api. Bukan batu seremban, batu api. Bukan batu seremban, Ustaz. Batu api, Ustaz. Kan? Kita nampak dah berlaku pertelingkahan. Yang lain ni duduk menuang lagi minyak atas api yang membara. Kan? Di mana ukhuwah Islamiyah itu? Di mana hak Muslim kita? Yang mana sebenarnya Nabi SAW sebut, ala ukhbirukum ala afdal min darajatis salat was-siyam was-sadaqah. Tidakkah engkau mahu aku memberitahu kamu apa yang lebih baik daripada darjat solat, siam dan sedekah? Solat, puasa dan sedekah. Apa yang lebih baik? Islah dzatal bain. Yang mana kita mengislahkan, mendamaikan antara dua orang yang bermusuh. Subhanallah. Kan? Jadi kita perlu jelas kat sini bahawa kita perlu menjadi pendamai, kita perlu meredakan keadaan, bukan kita perlu menambahkan lagi. Benda tu kalau jadi di antara anak-anak kita, Ustaz, kena marah, Ustaz. Anak kita kan. Tapi sebenarnya tanpa sedar kita sendiri sedang melakukan benda yang sama dalam pentas yang lebih besar. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkata baiklah atau diam saja. Masya-Allah. Ini terima kasih diucapkan pada Dr. Arif untuk menjelaskan ya tentang istilah zabat sebentar tadi ya, tentang buih, dan bila Quran itu datang ia membuang buih-buih kebatilan yang ada pada hati kita. Dan ada satu lagi buih tadi itu daripada logam tadi itu kan, maksudnya itu melalui satu sesuatu proses yang panas ya, satu proses sejuk dengan Quran ini, satu proses panas dalam hidup kita ini dengan ujian yang Allah berikan. Kita doakan ujian yang kita hadapi tuan-tuan sekalian ya, sebagaimana doktor nyatakan tadi, ada ujian di antara individu, jangan orang lain pula yang menambahkan ujian itu, padahal kita juga diuji. Kita diuji sama ada kita ini menjadi batu api ataupun kita menjadi
air yang menyejukkan. Dan sifat air yang menyejukkan ini kerana dia dijelaskan pada halaman 252 Ustaz ya. Masih lagi tentang kebenaran. Allah mengingatkan, samakah orang yang bersama dengan kebenaran, mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Dan ada istilah ulul albab. Kita nak baca ayat yang ke-20 dan ayat 21, ayat 20, 20, 21 untuk kita memahami apa maksud ulul albab dan bagaimana sebagai netizen, sebagai orang awam, sebagai siapa sahaja dalam dunia ini, apabila kita membaca halaman 252 ini, kita dapat mengambil iktibar ayat 20, 21. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Menarik ya halaman ini Ustaz sebut ada ulul albab, kemudian ada ala bidzikrillah tatmainnul qulub, subhanallah. Ada bab juga Ustaz. Ada bab juga. Min kulli bab. Bukan amal albab. Bukan amal albab saya, subhanallah. Baik, jadi kita nak baca ayat 20 dan juga 21 Ustaz. Ya, betul. Baik, jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita baca sama-sama dua ayat ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah dua ayat daripada surah Ar-Ra'd yang menjelaskan tentang sifat ulul albab, iaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, salah satunya silaturahim Ustaz ya, untuk dihubungkan, jangan jadi batu api. Betul. Ya, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Maksudnya kita takut di sisi Allah ketika kita menaib ini, adakah kita mengapikan ataupun kita mendamaikan. Itu yang kita belajar daripada Dr. Arif sebentar tadi, dan kita takut su'al hisab, takut setiap perkataan yang kita type tersebut dia punya kiraannya itu su. Doktor ya, yang sebenarnya mungkin dalam masa 1 minit terakhir ini mungkin doktor boleh buat kesimpulan tentang ciri ulul albab. Apakah nasihat kepada semua yang menonton TV, yang sedang menggunakan Facebook, dalam kita menyikapi kepada senario keadaan hidup penuh cabaran sekarang ini? Silakan doktor. Soalan yang menarik cuma nak diminta diulas dalam 1 minit agak berat bagi saya lah. Masya-Allah. Okey. Mungkin saya boleh sebutkan ulul albab. Pertama sekali kita perlu faham apa itu ulul albab. Ulul albab kalau ikut kata-kata ulama, ashab al-uqulus sahihah. Mereka ini adalah orang yang berfikiran secara sihat. Ya. Ustaz masih boleh dengar saya kata ke? Boleh? Ya, jelas. Okay. Tinggal 30 saat lagi doktor. Allah Akbar. Okey. Sifat-sifat ulul albab itu yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang selepas itu. Sifat itu perlu ditadabbur oleh setiap netizen. Perlu dipegang oleh setiap netizen. Saya tak sempat nak ceritakan satu-satu di sini. Tetapi hendaklah kita sebagai orang Islam baca ashabul ulul albab, apakah sifat-sifat yang disebutkan selepas itu yang perlu dipegang. Insya-Allah kita akan selamat dan akan disambut oleh para malaikat di syurga nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada doktor. Pendek ya, dan kita memang nak berdoa Ustaz agar kita menjadi ulul albab, dan kita doakan seluruh umat Islam ini mendapat status ini. Kita nak berdoa bersama Ustaz Dr. Arif di sana ya. Doktor, tolong kita doa bersama-sama, pimpin doa ini agar dalam kegawatan COVID-19 kita tidak mahu kita mengapikan, memanaskan lagi keadaan sehingga Allah murka kepada kita, tapi Allah izinkan kita masuk ke Jannatu Aden. Silakan doktor. Amin ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa 'an aymanina wa 'an shama'ilina wa min fawqina. Na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan sadiqa wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallah. Terima kasih ucapkan pada Dr. Arif Musa untuk bersama kita pada hari ini. Tak cukup kita tak cukup mengulang kaji Ustaz. Tunggu, ya. Tunggu next Tunggu apa? pada siri akan datang kita bersama dengan Dr. Arif Musa lagi insya-Allah. Terima kasih dan kita mengalu-alukan pada tuan-tuan untuk kita terus sama memperjuangkan kebenaran dalam diri kita, dalam diri masyarakat. Inilah yang kita ingin tegakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Kita bergabung ya, bergabung ini penting kerana tidak mampu dan ia bukan datang daripada Fazrul Ismail Allah, tetapi ianya datang daripada Al-Quran. Dan bila benar sokonglah, bila tak benar pada individu tertentu ianya bukan segala-galanya. Kerana itulah yang kita ingin sampaikan berdasarkan kepada mesej daripada Al-Quran. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok. Kita mengucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan yang terus menjaga keselamatan dan terus kita berusaha. Sebagaimana kita tahu sebentar tadi, bukti sudah jelas bahawa kita kena berusaha menjaga keselamatan dan tawakal kita tidak berganjak walau 1% pun, 100% hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada hari esok untuk halaman baru. Terus kita bersama My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Terima kasih Dr.